غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء. Baik, jom kita doa yang kita baca semalam tadi dan kita doakan kali dengan bacaan Suratul Mulk yang kita sama bacakan dan sahabat kita minta tolong doakan kepada anak buah Abu Hadis Muhammad yang menjalani operation pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan, melancarkan perjalanan operation dan menjadikan operation yang berjaya sebelumnya insya-Allah dan memulangkan kesembuhan kepada Abu Hadis binti kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni abduka wa abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka wa 'adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi wa wahmi wa an taqdiya hajatina ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kita kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang berusaha sehabis baik untuk memberikan keselesaan kepada semua para jamaah. Kita doakan agar semua dalam keadaan kebaikan dan diterima amal ini sebagai amal soleh. Sebelumnya kepada semua yang saya hormati, saya kasihi, para tetamu-tetamu Allah, para pencinta ilmu, para mujahid yang berjuang untuk sama-sama kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya dapat berita seorang ilmuwan yang sangat berjasa, yang Dr. Wan Suhaimi, Prof. Dr. Wan Suhaimi, yang kita hadiahkan kepadanya surat Al-Fatihah di samping arwah-arwah kita yang telah mendahului kita. Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di sisinya insyaallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sa'ih padana.
Baik, kita berada dalam suratul Mulk dan kita sedang membincangkan dalam keterbatasan masa kita pada pagi hari ini. Walau bagaimanapun, wahai Allah, berilah banyak manfaat kerana yang hadir ini mengorbankan rehat mereka, masa mereka, dan pastinya nak mendapat sesuatu darimu, wahai Allah, yakni mendapat kefahaman. Sebab agama dibina di atas faham, dan apatah lagi surah ini, surah yang memang kita baca selalu, dan kita harap bila kita membacanya, kita memahaminya. Dan banyak daripada masa setelah kita memahami, mungkin kita akan mengulang-ulang bacaan, sehingga ayat-ayatnya, patah-patah hurufnya, baris-barisnya, syabdah-syabdahnya adalah merupakan remedi terbaik untuk hati-hati kita semua, insya-Allah, ya. Baik, kita dah bermula dengan ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengingatkan kita tentang maha berkat Allah, maha tinggi Allah yang mempunyai keberkatan. Apatah lagi kita duduk di bulan Syaban, imam tu baca doa, Allahumma barik lana fi Syaban. Wahai Allah, tolonglah kami dengan Engkau berkatkan kepada kami, ya Allah, bulan Syaban ini. Kenapa didoa sejak daripada bulan Rejab? Sebab kita hendak benar-benar mendapat keberkatan di bulan Ramadan nanti. Sebab Ramadan adalah bulan yang nama khususnya adalah Al-Mubarak. Jadi Tabarakalladzi, maha berkat Allah yang menetapkan di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan keberkatan-keberkatan. Dan sebelum lagi datang bulan tersebut, kita telah minta sejak daripada bulan Rejab, kita minta sejak daripada bulan Syaban, agar nanti masuk ke bulan Ramadan kita selari sinkronis dengan maksud berkat dan kita mendapatnya, ya. Dan dengan keberkatan Allah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintahnya dengan kuasa penuh dari Allah. Al-Mulk yang menjadi nama bagi surah yang kita bincangkan, kuasa penuhnya Allah itu dengan menyebutkan wa huwa ala kulli syai'in, dan dia Allah itu di atas kulli syai', tiap sesuatu, hatta debu yang paling kecil itu di bawah takluk takdir Allah, dan Allah yang menetapkannya. Itu keyakinan yang termasuk dalam hati kita, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak berlaku gugur satu daun kita tengok di hutan Amazon, melainkan setiap yang gugur tersebut semuanya dalam ilmu Allah. Bermaksud dengan ilmu Allah, dengan izin Allah, ala kulli syai'in qadir, setiap sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperincikan dua benda yang penting untuk kita. Yang pertama, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Kata kunci pada ayat kedua adalah ahsanu amala, dan yang keduanya adalah wa huwal azizul ghafur. Maknanya Allah menciptakan manusia dalam ayat lain ahsani taqwim, namun dan Allah minta manusia yang tercipta dengan cara terbaik, maka Allah minta lakukan amal cara terbaik. Namun Allah bila tutup dengan Azizul Ghafur, maka kita kena jadi rasional. Manusia tidak sesempurna, sebab manusia walaupun tercipta dengan cara terbaik, nak buat terbaik, tetapi mesti ada kelemahan. Sebab itulah Allah meletak dua nama Allah, Aziz, Al-Ghafur. Dan saya dah sebutkan bahawa kalau kita nak dunia ini tidak, ekspektasi kita terhadap dunia jangan dia memakan kita, menyakitkan kita. Bila kita rasa tak best, bacalah wa huwal azizul ghafur. Mesti kan? Senang kan? Senang je. Jadi kalau kita rasa tak best, kenapa nak kita buat macam ni, ya? Patut dia buat macam ni, patut dia buat macam ni, maka wa huwal azizul ghafur, wa huwal azizul ghafur. Maknanya Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengampun di atas sebarang kelemahan kita.
Jadi sebab tu suka kita tengok bahawa sebenarnya bagi kita yang rasional ya, kita ni nak rasional itu paling penting. Rasional maknanya menggunakan pertimbangan akal. Rasio adalah bermaksud akal, otak. Jadi bagaimana nak rasional, maknanya bagaimana semua benda dalam pertimbangan akal. Sebab kita kalau tak menggunakan pertimbangan akal, maka akan digunakan biasanya pertimbangan yang lebih cepat daripada akal adalah pertimbangan emosi. Itu masalah. Kita ni banyak sangat dikuasai oleh pertimbangan emosi. Dan bila pertimbangan emosi menguasai kita, biasanya kita hilang pertimbangan. Itulah hilang pertimbangan. Ya. Baik. Kemudian setelah kita sedar manusia mempunyai tidak kesempurnaan, sekarang Allah minta alladhi yang kedua. So kalau ada rajah, alladhi yang pertama tentang penciptaan manusia yang sempurna, namun tidak kita boleh harapkan kesempurnaan. Ini penting. Sebab ramai orang sakit hati dalam hidup dia sebab dia tak ada rasional. Patutnya suami aku buat janji kan? Patutnya isteri aku buat janji. Patutnya sepatut terus kita cerita. Kalau patut nak komplain, paling banyak patut komplain siapa? Cicak. Cicak. Macam mana tak komplain? Semua makanan terbang. Dia tak ada terbang. Allah bagilah upah kan? Baru dah kerja kan? Tak payah. Tak payah pakai sepatutnya. Tetapi apa yang ada kita gunakan insya-Allah. Jadi wahuwal azizul ghafur. Baik, sekarang kita cuba nak tengok dengan dalam ayat ini sebab Allah suruh tengok berkali-kali. Sebab ayat ini mengajar kita sesuatu benda yang Allah jadi secara fitrah. Allah jadikan secara fitrah. Apa maksud benda yang Allah jadi secara fitrah yang tak ada campur tangan makhluk? Ya, contohnya masjid ini. Ya, dia bukan lagi secara fitrah sebab campur tangan manusia. Adapun kita tengok kepada lautan, itu adalah ciptaan Allah secara fitrah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala semua mengajak kita untuk kita melihat ciptaan Allah yang jauh lebih besar daripada laut. Ya. Jadi kita nak melihat ciptaan Allah ataupun kita nak lihat fitrah. Sebab tu dalam solat kita kata apa dia? Allahu Akbar iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Fatara, ya, aku nak hadapkan wajahku kepada fitrah kejadian. Maksudnya ciptaan yang langsung Allah yang mencipta tanpa campur tangan sedikit pun daripada manusia. So dulu saya rajahkan sebab apabila kita lihat Allah sebagai Fatirus samawati wal ardh, Allah pencipta, dan kita tak nak yang ada campur tangan, ya. Sebab bila ada campur tangan mesti ada kelemahan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala yang kita gunakan akal kita untuk melihat dalam diri kita, yang paling dalam namanya apa dulu? Dalam diri kita yang paling dalam, apa namanya dahulu kita bincangkan? Lub. Apa ada di dalam lub? Apa dia? Fitrah. So, supaya kita tahu bahawa tatkala kita melihat ciptaan Allah yang sangat sempurna, maka dia akan mula masuk merasai cahaya fitrah ke dalam hati kita. Ini yang Allah nak kita buat sekarang. Sebab saat kita gunakan indrawi kita, panca indera kita, dan dia akan masuk sebab tak ada whiteboard. Tak apa, saya pun betul tak lama begini kan. Jadi apa contoh panca indera?
Mata melihat, telinga mendengar. Lagi semua deria rasa yang ada pada kita. Kemudian kita kecap, kita hidup, bau kan. Baik, semua itu adalah panca indera yang ada melekat pada jasad kita, tetapi dia akan pergi diproses di mana? Di otak kita, kita namakan sebagai fungsi dia akal kita. Namun akal tersebut, saya dah rajahkan pertemuan kita sudah, dia akan mula masuk ke dalam sebab akal, kemudian dia masuk ke dalam melalui fuad. Ya, dalam Quran Allah sebutkan fuad merujuk kepada bagaimana indrawi kita yang diproses oleh akal boleh dijadikan ilmu dan kemudian dimasukkan ke dalam lubuk hati kita, fitrah kita, insya-Allah. Jadi kita kena nampak dulu. Saya mungkin ulang 2-3 kali supaya kita nampak sebab kenapa ayat ini Allah kata tengok sekali, 2 kali, 3 kali. Kita tak akan nampak kalau kita tak nampak bagaimana dia punya dalaman kita, benda tu berfungsi bagaimana benda tersebut berfungsi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta sekarang, dan Allah minta menunjukkan bila Allah minta memang ada masa kita kena ambil masa. Maksudnya tengok yang paling besar ciptaan Allah, ya, langit. Asal minta dapat, asal minta dapat. Mari pula saya kalau macam ni kan. Oh, Masya Allah, semua dapat. Cuba dah dapat. Kalau saya tulis kat whiteboard mesti kena padam kan. Tapi orang mengajar matan umul barahin, ya, dia biar tak jadi padam-padam kan. Tak kecil hati saya. Sorry, terima kasih Imam. Kita dah selesai program ni. Siapa tulis tu? Safwan. Zafran. Oh, dia salah Zafran. Boleh. Baik. Jadi kita tahu bagaimana apa ayat ini dia bergerak dalam diri kita. Bagaimana dia bergerak dalam diri kita. So kita kena tetap menggunakan panca indera kita, tetap menggunakan akal kita, namun kita nak masuk pada fuad kita. Dan ini penting supaya dia menjadi pengukuhan kepada pembinaan diri kita. Terima kasih. Masya-Allah. Tuan ini saya tak buat, tak boleh. Pahala dapat tak? Kalau dia ikut dia tak pun pakai. Jadi kenapa, saya ulang lagi, kenapa kita perlu memahami, bahkan kita kena mempraktik diri kita, tengok langit dan kemudian baca ayat ini. Imam Al-Ghazali kata, dia kata sebenarnya pengajian tauhid yang sebenar adalah saat kamu menatap alam. So pengajian tafsir yang sebenar adalah sekarang kita tengok ayat ini tentang langit dan kemudian kita tengok langit tersebut. Jadi kalau itu maknanya kita sedang belajar tafsir untuk kita tadabbur, insya-Allah. Kalau tidak, kita hanya mental exercise dalam kelas semata-mata, dan sebab itu kita tak rasa pun. Sepatutnya makin kita mendengar ayat Allah, semakin kita membaca ayat Allah, makin kita membincangkan ayat Allah, makin kita menafsirkan ayat Allah, makin kita tadabbur terhadap ayat Allah, maka sebenarnya jiwa kita semakin kuat sepatutnya. Tetapi dia kena ikut dia punya peraturan tadi. Ingat ada peraturan dia? So panca indera dia masuk melalui proses akal, dan akal tersebut mula diekspor ke dalam hati melalui fuad, dan sasarannya adalah kepada memperkukuhkan kita punya cahaya fitrah. Ya. Kenapa? Sebab kita ada satu lagi lapisan namanya sadru, dan sadru ini kemudian dia punya attach dia adalah pada emosi kita. Perasaan suka, perasaan sedih, perasaan-perasaan itu. Sebab itulah
yang selalunya bila kita dalam keadaan emosi kita tidak stabil, maka kita akan rasa sempit dada. Maka sadru terjemah secara lafzinya adalah bermaksud dada, dan sadru dalam Al-Quran bermaksud lapis yang paling luar daripada hati seorang manusia. So hati manusia itu lapis luar dia namanya sadru. Kat situ letaknya emosi-emosi. Dan emosi ni Masya Allah, kita akan kuat, boleh dapat positif kalau kita bangunkan Quran kita. Baik. Jadi salamnya Allah kata Alladhi khalaqa. Apa makna khalaqa? Sekali lagi, mencipta. So khalaqa dia ada beza dengan ja'ala. Walaupun dalam bahasa sepak Allah menjadikan, tetapi bila Allah gunakan khalaqa, kita terjemahkan ciptakan. So bila sebut kita memilih untuk perkataan ciptakan, maknanya sesuatu yang asalnya tidak ada kepada ada. Ya, itu definisi cipta. Min adami ila wujudin. Adapun ja'ala min wujudin, dalam satu form kepada satu form yang lain. Baik, dalam ayat ini sebab Allah nak mencipta, Allah nak bercerita tentang kekuasaan Allah, sebab tidak ada satu pun pada makhluk yang mampu mencipta. Ya, sebab tak ada makhluk yang boleh mencipta, mereka hanya boleh menjadikan saja. Ya, kontraktor kita buat rumah kita, dia buat benda yang dah ada daripada satu form kepada satu form yang lain. Besi bertukar menjadi kereta, aluminium contohnya. Apa pun sebenarnya benda yang dah ada, sebab makhluk tak boleh mencipta. Makhluk tidak boleh mencipta. Sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bercerita dalam surah ini tentang ketinggian kekuasaan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang benda yang makhluk tak boleh buat. Khalaq. Baik. Sekarang Allah nak cerita. Pertama sekali sebab tu bila kita sebut khalaqa, kita dah terasa dalam hati kita betapa agung, hebat, berkuasanya Allah. Sebab itu dia yang kita nak sekarang ni. Yang kita nak sebab hati kita yang dicipta oleh Allah merasai jauhnya dengan pencipta kerana ralitnya kita dengan makhluk ciptaannya. Itu problem kita. Ya. Hati kita adalah makhluk, tetapi tak dapat rasa dekat dengan Khalik kerana ralit dengan makhluk ciptaan Allah. Jadi kita tertipu dengan makhluk. Sebab itulah Quran mengajak kita supaya kita datang balik. Sebab kerehatan dan ketenangan sebenar roh adalah saat dia balik kepada Allah. Sebab roh datangnya daripada Allah. Sebab jasad daripada tanah. Ya, sebab tu jasad daripada tanah. Sebab tu tanah ini selesa kalau mendapat sumber-sumber tanah. Apa contoh sumber tanah? Apa contoh sumber tanah yang kita rasa selesa? Cuba ada. Contoh je, jangan tertekan. Ada yang tertekan lah Ustaz ni. Cuba ada. Nampak tak? Sorry, cuba ada tu daripada apa? Ubi keledek dia. Ya. Okey, ubi keledek tu dia tumbuhnya di mana? Dia ambil zat apa? Dia menyebut zat yang ada di tanah dengan tujuan akhirnya wabih. Satu. Lagi satu pakai apa? Tepung gandum. So tepung gandum dari gandum. Gandum tumbuh di atas tanah. Dia sebut apa? Zat tanah. Dia mengambil segala zat-zat yang ada di tanah. Sekarang masuk ke dapur kita. Kita pun proses. Kemudian sebab yang akhir, dia punya end dia adalah pada tanah ni. Sebab daripada tanah kepada tanah. Sebab kalau kita nak terus badan kita, tapi ingat badan kita yang fizikal ini akan merasa rehat apabila kita dapat daripada sumber-sumber tanah. Sebab itulah bangun-bangunnya kita fikir nak makan apa lagi ni kan? Kan? Itu okey lah kan? Yang tak okey lah nak makan siapa lagi? Itu kalau politik tuan-tuan. Nak makan siapa?
Jadi nak cerita kenapa? Sebab kita ini nak tanam daripada jasad, dan jasad ini dia bertanam. Sebab tu dia akan cari sumber tanam. Ya, tak ada saya makan cobadak, saya makan mihun. Okey, kita go mihun. Mihun daripada apa? Beras. Beras daripada padi. Padi tumbuhnya daripada mana? Disedut zat tanam, masuk dalam padi, diproses menjadi mihun. Dan sebab tu bila banyak sangat proses, zat makin hilang. Dan sebab itulah jasad kita tak dapat pun. Sebab tu kita nak lagi. Kenapa jasad kita tahu apa yang dia perlu pada badan? Sebab tu dia nak. Tapi malangnya makanan proses pada hari ini, bila makin banyak proses, dia dapat dia punya tu, tetapi dia punya zat sudah keluar. Ya, zat sudah keluar. Ada yang saya tanya ke apa? Sendiri bahaslah. Kan? Saya dah buat contoh 2 je. Cobadak satu. Oh, yang membuat cobadak komplain, kuah dia pula. Maka dia punya apa? Inti tu kan? Inti daripada kelapanya tumbuh di mana? Di tanah. Dia menyedut zat daripada tanah. Sebab akhirnya adalah nak bagi pada tanah ni. Dan sebab itulah ini akhirnya akan balik jadi tanah. Ya? Itu dia flow dia. Namun ada satu benda yang tanah tak boleh bagi pada kita, ialah dalaman kita. Sebab dia adalah roh. Roh bukan daripada tanah. Sebab tu orang makin banyak makan, belum tentu dia tenang. Dan sebab itu roh Allah kata dari Allah. Roh daripada Allah. Ya? Roh datangnya dari Allah. Sebab itu apa saja seperti sumber tanah tadi yang ada kaitan dengan Allah akan memberi ketenangan dalam hati kita. Seperti apa saja yang datang daripada sumber tanah memberikan ketenangan ataupun kesihatan, keafiatan pada jasad kita, maka apa saja yang datang daripada Allah. Sebut apa saja yang kait dengan Allah. Tolong, apa dia? Sebut je. Dan apa saja yang datang daripada Allah, yang ada kaitan dengan Allah, dia akan jadi sumber yang menguatkan roh kita. Contoh, zikir. Okey. Zikir itu sebenarnya apa? Zikrullah. Sebab ada Allah itulah, macam makan tadi, sebenarnya dia akan masuk ke roh kita. Jadi zikrullah. Tetapi kalau zikir yang tak ingat Allah tu sebutlah berbuih-buih pun, biasanya dia tak akan masuk ke dalam menjadi makanan pada roh. Macam makanan proses tadi, mihun tadi, proses, akhirnya zat dah habis. Tinggal akhirnya dia punya apalah, saya pun tak tahu istilah. Nak cakap lebih-lebih kan, kalau salah banyak pakar-pakar dietary kat sini kan. Jangan cakap, buat malu je kan. Nampak tak? So zikir itu akan jadi masuk ke dalam roh bila zikrullah lagi. Contoh, kita buat contoh lain. Kalau makan banyak, contoh, dia bertanya roh satu je, zikir tu tak nak bagi jawapan. Lagi? Solat. Kenapa solat yang solat ni fizikal? Kita tegak, kita angkat tangan. Tetapi kenapa dia memberi makanan pada roh? Ataupun bilakah solat memberi makanan pada roh? Sebab ramai orang solat, ia termasuk kita, tetapi tak boleh bagi kekayaan pada roh. Sebab macam iPhone tadi juga, sebab dia hanya ada benda fizikal tapi tak masuk ke dalam. Kenapa solat? Sebab itulah solat kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sebab solat itu ada kaitan dengan Allah, maka kaitan dengan Allah itulah sumber roh. Baca Quran boleh tenang tak? Ya, sebab dia adalah kalam Allah. Apa saja yang ada kaitan dengan Allah, roh akan tenang. Sebab tu Allah kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi sekarang kita nak cerita ni sebab kita dah hati kita ni banyak sangat terpaut dengan benda-benda fizikal dan akhirnya dia tak rasa tenang sebab zat roh tu dah terkeluar daripada kita semua, ya.
Jadi sebutlah apapun yang ada idhaf dengan Allah, bila dia dikait dengan Allah, dia jadi makanan pada roh. Tetapi kalau satu perbuatan, even nampak perbuatan yang kelihatan ritual atau spiritual, tetapi tak ada kait dengan roh, maka dia juga tak akan memberi kelegaan kepada roh kita. Jadi sebab itulah kita nak sangat apa yang kita buat ni sebenarnya nak memberi makanan kepada roh kita. Ya, roh kita lapar nakkan makanan, roh kita merintih nak diberikan kepadanya makanan. Ya. Baik, sekarang apabila kita melihat alam ciptaan Allah, tengok alam tak dapat rasa apa-apa, serabut juga mungkin. Tetapi bila kita sedar alam adalah ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kalimah khalaqa. Sepatutnya saat kita baca perlahan alladzi khalaqa, dan saat kita sebut khalaqa, kita sebut tadi bahawa tidak ada makhluk yang boleh mencipta. Ayat ini adalah nak menunjukkan bahawa keunggulan ciptaan Allah. Pada kalimah khalaqa kita dah rasa sesuatu pada roh kita, bergoncang hati kita, insya-Allah. Ya. Apa yang Allah cipta? Sab'a samawatin tibaqa. Baik. Sebenarnya bila pada sab'a samawatin, tetapi Allah nak menekankan pada tibaqa. Jadi kalau siapa ada menada mencatat, tolong catat supaya kita nampak, oh ayat tu stresnya kat mana. Sebab ayat tu dia mendatang je, tetapi stres Allah kat mana? Baik, stres ayat Allah itu adalah pertama penciptaan Allah. Kita dah cerita tadi. Sekarang sab'a samawatin tibaqa, itu stres Allah. Penekanannya adalah pada tibaqa. Ya. Maka okey, kita tengok lagi 7 perkara lagi, tetapi tolong tengok pada tibaqa. So, makna tibaqa ialah satu benda yang tersusun dan rapat. So dia tersusun dengan rapat. So tibaqa adalah tabaqat ba'da tabaqat. Maknanya satu benda yang layer itu. Okey, kalau satu benda layer, okey, yang dibuat ya. Okey. Maka Allah nak sebut penciptaan langit yang tibaqa, sebab stresnya adalah pada tibaqa. So tibaqa adalah penciptaan yang begitu. Allah nak cerita bukan cipta langit saja, tetapi langit tersebut dicipta dengan lapis. Allah ingat pula kuih lapis itu. Yalah. Kat sini memang tak ada kan. Di daerah lain di Selangor dia ada kuih lapis. Di belah Bombak ni tak ada. Ha? Ada? Oh tak ada? Tak ada ke tak ada? Ada. Tanya je. InsyaAllah. Ini dia orang buat Ustaz. Semua dia orang buat. Nampak sangat fizikal kan? Kuih lapis daripada apa? Tekong buat? Tekong gandum. Nampak tak? Ambil daripada zat tanah juga kan? Ustaz ni cerita fizikal je, roh langsung tak terisi kan? Allah tersilap. So, bila Allah sebut sab'a samawatin, kuncinya pada tibaqa. Allah nak cerita tentang tibaqa. Sebenarnya semua yang dikasih ayat ini nanti kita akan faham ayat pengurusan dalam kita mengurus kehidupan. Ayat ini siapa yang rasa dia mengurus kehidupan, dia kena baca ayat ini selalu. Ya, dia kena baca ayat ini selalu. Baik, apa yang Allah kata, walaupun sebenarnya semua yang saya kasih sekalian, ya, Matara engkau tidak melihat fi khalqir rahman, pada ciptaan ar-Rahman, ya. Allah menyebut bahawa Allah mencipta alam ini. Tadi Allah kata dengan berkatnya Allah, sekarang dengan sifat rahmannya Allah, ya, dengan sifat sesuatu ciptaan yang memberi faedah. Sebab Rahman adalah memberi mesej bahawa ciptaan yang memberi faedah, ya.
Dalam kehidupan manusia, bukan semua benda ciptaan memberi faedah. Betul kan? Ada setengah benda kadang-kadang buat dia jadi gajah putih, orang kata kan, gajah projek gajah putih. Ya. Projek itu langsung tak ada faedah. Itu contoh tak ada rahmat. Sebab bila Allah cipta, tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak ada faedah untuk seluruh makhluk. Itu beza sifat rahmat Allah. Bila Allah mencipta, sebab Allah kata, tidak kata Allah khalqir rahman, Allah tambah satu nilai baru. Ciptaan Allah itu untuk faedah semua makhluk. Kita buat dengan batas kita lah, faedah seorang, faedah dua orang. Kadang-kadang buat satu benda mendatangkan masalah langsung. Ya? Manusia kebanyakannya, kalau manusia pula dia membuat sesuatu benda mendatangkan bukan atas ar-Rahman, ya? Bukan Rahman. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan ciptaan Allah, tolong tulis ya, kategori ciptaan Allah adalah khalqur Rahman. Khalqur Rahman maknanya ciptaan tersebut adalah memberi seluruh manfaat. Baik, mungkin kita tak boleh nampak lagi kan? Mungkin kalau kita nampak macam ni, orang berniaga, bukan semua orang pun pasti ya. Orang berniaga, asal-asalnya dia itu adalah, kalau tanya pada dia, kenapa kamu berniaga? Sebab saya nak serve orang. Betul tak? Dapat dia betul ke? Ya. So berniaga, dia nak memberi khidmat kepada orang. Seorang berniaga nak menyelesaikan masalah orang. Makin banyak orang beri khidmat, makin banyak orang menyelesaikan masalah, bisnes dia makin berterusan. Betul. Tetapi sampai satu masa para peniaga ni, sebab dia punya matlamat bukan lagi untuk khidmat, tetapi dia pergi pada bottom line, untuk. So bila dia punya misi dia dah mula berubah daripada beri khidmat. Saya sedang nak buat contoh khalqur Rahman dengan khalqul makhluk. Ya, sebab bila Allah kata, kenapa Allah pernah ulang? Patutnya Allah kata matara fi sab'i samawatin. Allah kata satu benda, mana Allah nak bagi tahu kepada kita konsep ciptaan Allah adalah khalqur Rahman. Sekarang konsep ciptaan manusia ialah mungkin bukannya bersifat memberi faedah. Contoh saya kata orang berniaga. Semua berniaga kan? So macam saya pernah ceritakan dalam kelas kita kan, tentang madu lebah kan. Saya pernah cerita, tapi saya cerita sekali lagi lah. Ini contohnya, bila kita buat bukan konsep khalqur Rahman. Saya tanya seorang masa kat Chowkit, saya masih ingat orang. Dia kata daripada mana? Pada Berlin. Saya kata bawa apa? Bawa madu. Itu 7,000 Berlin ni Masya Allah ya. Rasanya tak ada luas sangat pun ya. Saya tanya dia jujur, sebab saya kata kita dua orang je. Saya tak ceritakan satu-satu. Saya tanya boleh tak, saya kata. Dia kata tu yang jual-jual banyak. Kadang-kadang botol, kadang-kadang dijualkan kat kedai runcit, kadang-kadang botol dengan satu harga ya. Kita pun baca dalam ayat Quran tentang kelebihan madu kan? Kemudian ayat hadis tentang madu. Kita pun hatta kita tak percaya kepada sunnah yang orang kecil manis pun dia pun ambil juga betul ya. Jadi saya tanya lah dia, sebab saya pun rasa macam nak tahu. Saya tanya, sebenarnya madu yang dijual tu tulis ke tak, pure ke tak? Dia jawab apa? Pure. Saya boleh garanti pure, sebab dia yang bawa. Lega kan? Sebab dia kata saya yang bawa, saya tahu dia pure. Dia tulis gula. Saya boleh garanti dia memang pure, tulis gula.
Jadi, nampak tak? Adakah itu khalqur rahman? Bukan. Adakah itu konsep khalqur rahman? Tak. Sedangkan dia nak serve orang, madu untuk kesihatan orang. Tetapi sekarang nampak tak? Sebab konsepnya bukan khalqur rahman. Konsep makhluk adalah daripada nak beriserve, go pada bottom line. Go pada bottom line. Cerita tentang profit and loss. Berapa profit kita boleh dapat. Baik. Saya pun kata, Masya Allah, so ceritanya macam mana? Saya ambil gula, ibu gula daripada Thailand. So saya bawa kat sini dia punya ibu gula. Ibu gula. Pure ibu gula. Maknanya yang kita duk, selawat dulu ya. Jangan lupa hajar-hajar, selawat dulu. Sebab nak mengecap pure gula tadi. Tetapi dia kata tak, proses saya tak habis, saya satu kerja je. Kemudian kat sini datang, dia akan pancuk dalam satu tuk dan letak pula dia punya perisa madu. Perisa madu. So, gula saja orang tak ria, tak ada siapa. Tetapi bila letak perisa ni, ya, perisa madu. Bila letak dia perisa, dia kata satu capca je, satu sulu je, letak dalam satu tuk, letak. Kita akan bau sebiji macam bau madu. Kita rasa sebiji macam rasa madu tuanang yang betul-betul tu. Kemudian mix satu lagi benda, yang tu bila dia campur, dia pandai jadi macam ada kuih-kuih sikit kat atas. Kalau botol kan dia kena ada macam kuih-kuih sikit macam madu. So dia campur dua, satu perisa, satu nak bagi create kuih tersebut. Itu adalah totally perhatiannya. Alhamdulillah lah, ya. Selawat dulu jangan lupa ya. Selawat untuk makan ibu gula dengan perisa madu, dengan perisa bagi tambah kuih. Dan kita pun makan. Lepas tu doktor pun cakap jangan ajar makan madu, kita berkelahi dengan dia. Doktor tak kaji kan? Betul pula doktor tu pula kan, Masya Allah. Kalau madu sebenar mungkin boleh dibincangkan, ya, mungkin kita boleh bincangkan. Tetapi saya nak cerita ni maknanya bukan semua yang dicipta dibuat oleh manusia prinsipnya sama macam Allah, khalqur rahman. Tak sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala bila mencipta matara, sebab Allah menyebut di sini ada satu fakta baru, maklumat baru fi khalqir rahman. Kenapa Allah cipta? Allah nak bagi tahu bahawa ciptaan Allah konsepnya adalah khalqir rahman. Boleh diminat itu. Kalau saya kata, dia pun terjaya 10 setengah ada satu forum. Sempat ke? Tak sempat kan ya? Ikut mana ya? Mix. Okey, kalau macam tu boleh nak kata izin. Kita tangguhkan pada khalqir rahman. Sebab mata kita perhati apa? Mata kita perhati apa? Mata kita sedang menyaksikan apa sekarang? Ya, memanglah ciptaan Allah. Kita cerita tadi. Sekarang ni, saya nak berhenti supaya kita ingat kat mana kita nak sambung nanti. Saya rasa kita makan kuih lapis lah. Dia macam berlapis-lapis ingat dia. So apa dia? Tibaqa. Saya katakan stres ayat ini adalah pada tibaqa. Jadi apa yang kita sedang perhatikan, jangan berhenti memerhati, sebab itu yang Allah nak terangkan nanti. Pada tibaqa itu bukan sekadar pada langit yang terbina, bukan langit itu, tetapi ciptaan yang tersusun tersebut. Tabaqah ala fauq, satu di atas sesuatu tersebut. Dan itu yang kita akan mula sambung pada pertemuan kita akan datang. Cuma pada kali ini Allah Subhanahu wa taala masukkan satu elemen khalqir rahman. Maknanya kalau kita tidak menjadi ibadur rahman sebenar, buatlah semua benda jangan jadi macam madu asli tadi ya. Dia bukan lagi khalqir rahman. Ciptaan dia bukan memberi manfaat, memberi mudarat. Dan sebenarnya pattern yang sama, pemikiran yang sama kebanyakan ada pada pemikiran para peniaga. Yang penting ada untung, ya. Yang penting ada untung. Sebab itulah dalam cucu badak tak pernah dia letak badak. Patutnya letaklah satu ekor kan. Tak apa.
Saya gurau. Jadi boleh gurau, tak boleh. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya berhenti dahulu. Ampun maaf, kali ini masa kita agak terhad, tapi harapnya tak terhad manfaat. Dapat sesuatu ke? Alhamdulillah, kerana yang memberi adalah Allah. Ya, yang memberi adalah Allah. Kata Nabi Anak Qasim, Allah Ya'ti. Aku hanya memberi, kata Nabi, Allah yang memurniakan. Aku hanya memecah-mecahkan dia. Maka kalau itu Allah bagi pada kita, syukur alhamdulillah. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bangun dan tinggalkan majlis membaca kafaratul majlis. Subhanallah.